Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Saudara Umi dan juga rakan-rakan kelas. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan topik kami pada hari ini, iaitu cabaran pemikiran sekularisme dalam kalangan masyarakat. Pertama sekali, apakah itu sekularisme? Sekularisme merupakan satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dengan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sekular ataupun dalam bahasa Arabnya yang dipanggil al-ilmaniyah diambil dari perkataan ilmu dalam bahasa Arab. Dari segi mafhumnya, ia bermaksud mengangkat martabat ilmu, jadi ia tidak bercanggah dengan mafhum Islam yang juga menjadikan ilmu sebagai satu perkara yang penting bagi manusia dan menyeru kepada ilmu sejak wahyu pertama lagi. Akan tetapi, sekularisme ini juga merupakan satu ideologi yang bercanggah dengan fahaman Islam kerana ia membenarkan keganasan dalam kehidupan. Ia juga memberikan manusia membuat pilihan yang tidak berdasarkan pada akidah agama. Malahan mereka juga membuat pilihan berdasarkan logik akal. Kefahaman ini telah berlaku pada suatu zaman dahulu lagi di negara barat, menyebabkan huru-hara dan masyarakat berpecah belah dan tidak patut wujud dalam kehidupan masyarakat pada zaman itu. Seterusnya, mengenai konsep sekularisme. Konsep sekularisme ia berasal daripada bahasa Latin iaitu seculum yang bermaksud waktu tertentu dan tempat tertentu. Konsep ini diwujudkan oleh seorang penulis British yang bernama George Colloyd pada tahun 1851. Terdapat 3 prinsip yang wujud dalam konsep yang diperkenalkan oleh beliau iaitu pemisahan institusi, kebebasan dalam kepercayaan serta tiada diskriminasi antara agama. Prinsip yang pertama ialah pemisahan institusi yang di mana institusi agama dipisahkan daripada institusi negara. Yang kedua pula ialah prinsip kebebasan dalam kepercayaan. Ini di mana seseorang individu itu bebas untuk mengamalkan kepercayaan mereka selagi mana ia tidak membahayakan orang lain atau mengubah agama tersebut. Prinsip yang ketiga dan yang terakhir ialah tiada diskriminasi antara agama di mana kesaksamaan perlu ada supaya kepercayaan agama seseorang individu itu tidak meletakkan kelebihan atau kekurangan kepada seseorang individu itu. Walau bagaimanapun, konsep ini mempunyai kefahaman yang berlawanan dengan ajaran dan kefahaman agama Islam. Berdasarkan Ismail R. Al-Faruqi pada tahun 1958, konsep sekular ini telah diklasifikasikan kepada beberapa bahagian, iaitu salah satu fahamannya ialah ia merujuk kepada penafian terhadap hal-hal kerohanian. Selain itu, ia juga adalah penolakan terhadap kewibawaan unsur-unsur dan juga merupakan penafian tentang adanya hidup yang tetap, iaitu merujuk kepada akhirat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-4, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ayat ini telah memberitahu bahawa adanya akhirat, akan tetapi akibat kefahaman sekularisme ini, mereka menafikan kewujudannya. Bukan itu sahaja, berdasarkan Said Zaqib Al-Attas pada tahun 1980 pula, prinsip yang wujud mengenai sekularisme ini adalah aliran ini hendak memperbaiki hidup insan dengan cara material sahaja. Contohnya ialah menerima riba dalam perniagaan kerana menambahkan keuntungan kepada penjual tersebut. Selain itu, prinsip lain yang dijelaskan oleh Said Zaqib Al-Attas adalah kesejahteraan hidup di dunia tidak perlu dirujuk kepada dasar-dasar lain seperti agama dan wahyu. Dalam mencapai ilmu, fikiran dan pengalaman sumber utamanya ialah akal. Ketiga-tiga konsep dan prinsip yang dinyatakan jelas menerangkan perbezaan antara ideologi sekularisme serta kepercayaan Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya sekularisme. Terdapat 3 faktor berlakunya pemikiran sekularisme berdasarkan filem The Purge yang diterbitkan pada 2012. Yang pertama adalah faktor keagamaan. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai pegangan bahawa membunuh dan mencederakan orang lain adalah salah dan tidak boleh dilakukan sama sekali. Namun demikian, kerajaan Amerika Syarikat telah membenarkan rakyatnya untuk mempunyai suatu fenomena di mana mereka akan melakukan pembersihan, yang mana mereka akan melakukan segala macam jenis jenayah dan ianya adalah sah dari segi undang, dan fenomena tersebut berlaku selama 12 jam. Perkara
tersebut telah membenarkan pemikiran sekularisme menura di dalam diri mereka dan beranggapan bahawa membunuh ataupun melakukan jenayah adalah dibenarkan, walaupun mereka telah diberitahu tentang kesan baik yang akan dihadapi oleh mereka pada masa hadapan. Namun demikian, perkara tersebut masih lagi salah dari segi undang-undang dan juga agama. Seterusnya adalah faktor teknologi. Perkembangan teknologi yang canggih juga membantu berlakunya sekularisme. Hal ini begitu kerana teknologi yang canggih kini banyak telah melalaikan masyarakat di mana mereka akan mementingkan kekayaan dan kemodenan sahaja dan akan menepikan aspek agama. Misalnya dalam filem The Purge ini, mereka mempunyai peralatan senjata canggih seperti pistol, senapang dan juga alatan lain yang boleh membahayakan manusia lain. Di dalam agama, hak untuk melindungi diri itu wajib, tetapi bukan untuk melakukan pembersihan di mana melakukan pertumpahan darah orang yang tidak bersalah dan untuk melakukan jenayah demi kepentingan diri mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah faktor ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu penting untuk setiap individu. Hal ini kerana ianya akan memberi impak kepada pemikiran dan ideologi individu tersebut, atau boleh dikatakan sebagai cara pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Misalnya dalam filem The Purge, pemikiran individu yang bertanggungjawab yang tidak memikirkan masa hadapan telah melahirkan sekularisme dalam kalangan rakyatnya. Hal yang demikian kerana mereka telah membuat keputusan untuk melakukan tindakan demikian dengan hanya tujuan supaya setiap individu tersebut dapat melepaskan kemarahan serta kebencian terhadap sesuatu dan kemudian mereka dapat hidup dengan aman dan damai tanpa kebencian dan juga dendam. Walaupun begitu, perkara tersebut sekali lagi bercanggah dengan pahaman agama dan pegangan agama. Hal ini begitu kerana pelbagai cara lain boleh dilakukan untuk dan juga boleh memberikan kesan positif dan tidak akan melibatkan nyawa manusia lain. Oleh hal demikian, pendidikan dan ilmu pengetahuan amatlah penting dan boleh menjadi faktor berlakunya pemikiran sekularisme dalam diri seseorang. Seterusnya kita akan pergi kepada isu di mana sekiranya ada berlaku sekularisme di dunia nyata. Terdapat 3 isu yang telah kami dapat dan menjumpai ketika kami melakukan kerja ini. Antara isu yang kami jumpa ialah kejadian sekularisme pada berabad yang lalu oleh Roman Vegas sewaktu menyambut perayaan yang dipanggil Saturnalia. Perayaan Saturnalia ini merupakan perayaan paling besar dari orang-orang Roman untuk memuji dewa. Sebagai contoh, kalau zaman moden, orang Islam akan merayakan hari raya, dan manakala hari Natal atau Christmas akan dirayakan oleh penganut Kristian. Perayaan Saturnalia ini merupakan perayaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Roman. Perayaan yang memuji dewa ini akan berlangsung selama 17 hingga 23 Disember setiap tahun, yang akan bermula dengan upacara di kuil Saturnus dekat kota Roma. Mereka akan melepaskan kain wool dekat kaki dewa Saturnus untuk melambangkan kebebasan yang diwujudkan oleh hedonisme yang berlangsung selama 7 hari ke depan. Terusnya, unsur-unsur sekularisme yang wujud dalam mahkamah sivil. Kami berpendapat mahkamah sivil ini mempunyai undang-undang yang bercanggah dengan mahkamah lain, terutamanya mahkamah syariah. Sebagai contohnya, mahkamah syariah ini meletakkan undang-undang setara dengan syariat Islam. Namun mahkamah sivil ini meletakkan sebaliknya, iaitu di mana undang-undang diaktakan daripada keputusan negara sendiri. Walaupun begitu, mahkamah sivil adalah mahkamah yang tertinggi yang menyebabkan mahkamah lain harus mengikut keputusan mahkamah sivil ini. Okey, seterusnya, sikap sekularisme wujud sejak di zaman purba lagi. Seperti yang saya cerita di isu yang pertama tadi. Contohnya di mana mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan bertindak mengikut akal fikiran sendiri tanpa mengira kesan dan akibat yang akan menimpa mereka. Itu saja. Sekularisme akan memberi kesan kepada pemikiran masyarakat, kehidupan masyarakat dan juga pendidikan masyarakat. Dari segi pemikiran masyarakat, fahaman sekularisme ini akan perlahan-lahan mempengaruhi pemikiran mereka,
khususnya bagi mereka yang tinggal di negara-negara barat yang kurang pengetahuan agama. Ini berlaku apabila mereka yang lemah imannya akan mempertikaikan kebenaran hal-hal keagamaan dan mereka akan lebih mendasari kepada logika akal semata-mata apabila menyelesaikan masalah. Manakala dari segi kehidupan masyarakat pula, fahaman sekularisme ini akan mengakibatkan berlaku kepincangan dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Hal ini dikatakan demikian karena fahaman sekularisme akan mengakibatkan perwatakan seseorang individu itu berubah dari segi cara berpikir, bertindak, dan gaya hidup. Dalam arti kata yang mudah, mereka akan bertindak mengikut hawa nafsu. Dari segi pendidikan pula, konsep pendidikan akan berubah akibat daripada fahaman sekularisme yang bersifat keduniawian. Hal ini dikatakan demikian karena agama dan pendidikan tidak boleh dipisahkan. Pendidikan tanpa agama mengakibatkan pemalsuan fakta, terutamanya dalam sejarah Islam. Selain itu, sistem pendidikan juga tidak akan dapat mewujudkan masyarakat yang mempunyai kefahaman tentang hal duniawi dan hal agama. Langkah mengatasi sekularisme yang pertama, mendalami ilmu agama. Dengan mendalami ilmu agama, manusia lebih mudah untuk menjalani kehidupan. Hal ini berlaku kerana manusia mempunyai pegangan yang boleh diikuti dalam hidup. Ilmuwan Islam seperti Ustaz dan Ustazah hendaklah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha untuk menyebarkan gambaran sebenar kepada umat Islam dengan pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah dan sebagainya tentang bahayanya sekularisme ini dan mengajar mereka agar dapat menguasai segala ilmu dan prinsip-prinsip Islam supaya mereka tidak terjerumus dengan perkara yang bertentangan dengan kehendak Islam. Kedua, pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni Islam. Dengan melaksanakan pengharaman ini, manusia akan kurang dan dapat juga mengelakkan diri daripada terjerumus dengan perkara-perkara mungkar seperti sifat sekularisme ini. Pihak berkuasa boleh mengubah segala media yang tidak baik ini kepada media yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan ini, negara akan dapat melahirkan umat Islam yang berakhlak mulia, saling hormat menghormati, berilmu dan sebagainya. Contohnya media seperti ceramah-ceramah agama secara dalam talian diperbanyakkan di segala platform yang ada. Ini akan menyebabkan masyarakat cenderung untuk mendengar ceramah-ceramah tersebut dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam. Yang ketiga, pihak kerajaan dan NGO perlu mengadakan halaqah-halaqah Al-Quran secara percuma. Pada setiap minggu, pihak kerajaan dan NGO perlu mengadakan halaqah-halaqah Al-Quran secara percuma untuk seluruh umat Islam tanpa mengira kaum, bangsa, keturunan, umur dan sebagainya. Dengan ini, semua lapisan masyarakat Islam akan dapat bersama-sama untuk mempelajari tentang Al-Quran. Ini akan mengelakkan daripada umat Islam terjerumus dengan fakta-fakta yang tidak sahih dari sudut Al-Quran dan hadis. Konklusinya, terdapat pelbagai ajaran sesat yang terjadi di dunia ini sekarang yang membawa kesan buruk kepada setiap masyarakat. Dan disebabkan ini, berlakunya sekularisme dalam kehidupan masyarakat. Dan perkara ini juga boleh menyebabkan seorang individu itu tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh, di mana mereka tidak mempedulikan agama, namun hanya mementingkan perkara di dunia ini saja. Dan melalui filem The Purge ini kita dapat lihat bahwa masyarakat tersebut tidak mementingkan nilai agama, di mana mereka hanya mempertahankan sesuatu dengan kuasa dan kekuatan mereka sendiri saja, tanpa menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jadi melalui filem The Purge ini kita dapat lihat perubahan berlakunya sekularisme, di mana mereka tidak mementingkan nilai agama dan mereka saling membunuh antara satu sama lain tanpa mengetahui bahwa agama tidak menyuruhnya. Dan itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.